Kita dah sampai ke muka surat 238 membicarakan tentang persiapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu perkara yang sangat besar, bukan sekadar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, malahan kepada seluruh umat sampailah kepada hari ini. Kerana apa yang Nabi lakukan itu ialah hijrah, peristiwa yang menjadi titik tolak membezakan kedudukan dan situasi umat Islam daripada duduk dalam keadaan mustad'afin, golongan yang ditindas, kemudiannya menjadi golongan yang digeruni, dihormati, yang menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi dalam kuliah yang lepas kita sudah bincangkan tentang bagaimana peranan yang dimainkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seisi rumahnya. Bagaimana pengorbanan Abu Bakar semasa berada di dalam Gua Thawr. Dan malam ini kita sambung tentang perjalanannya. Qala al-musannif rahimahullah, dalam perjalanan ke Madinah, muka surat 238, usaha pencarian mulai berkurangan. Operasi pemeriksaan yang berterusan dihentikan. Semangat orang Quraisy mula luntur setelah mana 3 hari berturut-turut mereka berusaha menjejaki tetapi tidak membawa sebarang pulangan. Ini ialah ketika mana Quraisy menjejaki Nabi dan Abu Bakar di sekitar dalam kawasan kota Makkah. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bersedia untuk keluar bersama sahabatnya menuju kota Madinah. 3 hari dalam gua tu. Sebelum itu, baginda telah mengupah Abdullah bin Uraiqit dengan ta, Al-Laythi, seorang penunjuk jalan yang mahir tetapi masih menganut agama orang Quraisy. Abdullah bin Uraiqit, seorang penunjuk jalan. Kerja dia, profession dia ialah menjadi penunjuk jalan kepada pengembara, kepada rombongan nak bergerak dalam perjalanan padang pasir. Dia masih beragama Quraisy, maknanya dia masih menyembah berhala. Dia tak beriman pun dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi antara sifat yang kita katakan noble, sifat yang mulia yang ada pada Arab Quraisy dan sekitarnya ialah dia bangga dan dia menghormati kerjaya dia. Dia jaga integriti kerjaya dia tu. Walaupun yang minta tolong ni ialah musuh, dan musuh itu sedang dicari oleh seluruh kaumnya, tetapi oleh kerana ini profession dia, dia bangga dengan profession dia tu. Dia bangga menjadi manusia yang memegang amanah profession dia. Dia tak pecah rahsia. Tuan-tuan bayang kalau hari ini bagi kat kawan-kawan kita ada yang tergemak ke? Tak harap Rasan. Tak berapa nak harap. Memang tak harap lah kata. Pasal bukan satu agama. Kalau sama-sama Islam, yang tu kita kata dia ada ikatan agama. Kalau adik-beradik, keluarga, dia ada ikatan kekeluargaan. Hak yang kita tahu antara sifat mulia yang ada pada Quraisy dan yang sekitar dengannya ialah adanya asabiyah, qaumiyah, ikatan kekeluargaan. Walaupun tak sama agama tapi dia sanggup untuk pertahankan atas nama keluarga. Yang ni tak ada apa, betul-betul kerana penghormatan dia kepada kerja dia, penghormatan dia kepada amanah yang diminta, yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Uraiqit. Baik. Dia seorang yang dapat dipercayai, tidak akan membocorkan rahsia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah menyerahkan kepadanya dua kenderaan mereka dan membuat janji dengannya akan mengambil mereka di Gua Thawr selepas 3 malam dengan membawa dua kenderaan tersebut. Habaq siap dah lepas 3 hari, tempat mana nak jumpa. Dan dia jaga dia punya kerja dia, dia kata kiranya dia nak bawa jalan piyah. Ini sebenarnya antara apa yang telah Allah Ta'ala telah tolong perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan adanya insan-insan seperti Abdullah bin Uraiqid ini. Kalau kita nak kira macam lah kan, kita suka buat teori, kita suka menganalisis. Kalau dia kan dia sampai dia tak boleh nak buat analisis. Muhammad janji dengan dia lepas 3 hari jumpa di Gua Thawr, siap bagi dia kenderaan lagi. Tentulah dia nak pergi musafir, tentulah dia nak melarikan diri. Kalau kaum dia mencari, tentulah antara tempat yang dia dah habaq, kalau tak jumpa tang mana pun, pasal hari tu ni depa dah pi, depa dah mencari sampai ke Gua Thawr tak jumpa. Kalau habis-habis, kita katakan habis tak ada idea dah, lepas 3 hari nanti apa tunggu tang tu, dia janji nak jumpa di situ, selesai cerita kan. Tapi ternyata perjalanan hijrah ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Uraiqid tidak memecahkan rahsia tersebut. Ini penghormatan yang ada. Demikian kalau kita baca dulu tentang Mut'im bin Adi umpamanya, yang bila Nabi keluar balik daripada Taif nak masuk semula ke Makkah, dia jaga satu penghormatan. Bila orang minta tolong, dia jaga benda tu. Dia jaga ke penghormatan, boleh menolong orang. Sampaikan Arab Quraisy heran macam mana dia boleh jaga Nabi sampai Nabi boleh tawaf keliling Kaabah. Nabi daripada Taif balik, Nabi keliling Kaabah. Sampai orang Quraisy tanya kat dia, amujirun anta am tabi', adakah kamu ni orang yang bagi pelindungan ataupun pengikut dia? Pasal kalau kata dia jawab pengikut, dengan dia sekali kena. Tapi dia kata bal mujir, bahkan aku adalah orang yang bagi pelindungan kepada dia. Ini antara keajaiban sifat Arab Quraisy di zaman itu yang ada. Baik. Jadi apabila tiba malam Isnin, hari Ahad malam Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Hijrah kira daripada situ, tahun yang pertama. Dikira daripada permulaan perjalanannya. 16 September 622 Masihi. Dari sudut spesifik berapa hari bulan Rabiul Awal itu diperselisihkan di kalangan ulama, tetapi apa yang dikenal pasti ia berlaku pada malam Isnin pergerakan itu. 12 Rabiul Awal itu ialah perjalanan Nabi. Jadi hak lagu Ma'al Hijrah tu dia bukan kira hak Nabi, dia kira hak sahabat Nabi. Muharram, bahkan sebelum Muharram pun Zulhijjah tu dah kira-kira dah mula dah tu. Jadi yang Nabi sendiri pada bulan Rabiul Awal, tak ada khilaf yang tu, pada bulan tu tak ada khilaf. Baik, jadi pada malam tersebut datanglah Abdullah bin Uraiqid kepada mereka berdua dengan membawa kenderaan tersebut. Tuan-tuan nampak perancangan ni, kenderaan tu Abu Bakar punya. Abu Bakar dan Nabi siapkan benda tu bagikan Abdullah bin Uraiqid. Pasal apa tak mereka dua sendiri bawa daripada awal? Kalau mereka sendiri bawa, mereka nak suruh kat mana kenderaan tu? Yang ni nak pergi menyorok kan? Jadi menyorok tiga malam di Gua Thawr itu, mereka tuan badan sahaja. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anh. Kenderaan mereka duk ada kat Abdullah bin Uraiqid. Cukup 3 malam, datang Abdullah bin Uraiqid kepada mereka berdua. Tatkala itu Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ambillah salah seekor binatang tunggangan ini dan pilihlah yang terbaik antara keduanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya dengan berbayar. Ini antara juga sifat kemuliaan yang ada. Jangan kira semua orang nak sponsor. Hak ni tuan-tuan, ini kemuliaan sebenarnya ni. Kalau nak kira Abu Bakar nak sponsor semua, tak ada masalah apa. Kalau nak kira begitu, tetapi
Nabi SAW ada kemuliaan yang itu merupakan suri teladan kepada kita. Kalau nak gerak ke mana-mana, jangan tunggu orang sponsor. Kalau kita sendiri boleh bergerak, bayarlah. Nak kena bayarlah benda ni kata. Baik. Jadi semasa mereka hendak memulakan hijrah, datanglah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma membawa bekal makanan. Tetapi dia terlupa memasang tali sangkut pada bekalan tersebut. Ibarat kalau bawa mangkuk siar tu, hak pemegang tu tak ada. Nak sangkut benda tu tak ada. Jadi apabila mereka sudah hendak berangkat, Asma pun hendak menyangkut bekalan itu pada kenderaan, tetapi didapati tiada tali penyangkut. Lantas dikoyakkan kain tali pinggangnya kepada dua bahagian. Hak ikat pinggang tu dia buka, dikoyak dua. Hak satu dia pakai, yang satu tu digunakan. Satunya dijadikan penyangkut bekalan dan yang satu lagi dipakaikan sebagai tali pinggangnya. Dia pakai balik, takut terlorot kain dia kan. Lantaran itu dia dipanggil dengan gelaran Zatin Nitaqain, yang empunya dua tali pinggang. Ini yang seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Ini Asma binti Abu Bakar dipanggil Zatin Nitaqain, perempuan yang mempunyai dua tali pinggang. Satu je, tapi satu tu dia koyak dua. Itu bentuk-bentuk pengorbanan, walaupun dia kecil tuan-tuan, tapi dengan keperluan ikat tali pinggang tu digunakan untuk mengikat bekal. Pasal kalau tidak jenuh nak pegang sepanjang perjalanan. Ini bukan perjalanan makan angin sambil-sambil pegang macam tu, jalan ronda-ronda petang, bawa cucu naik motor kan, relax macam tu. Ini perjalanan nanti mungkin nak kena ligan, nak kena pedarah kuda tu, nak kena berjalan laju, mungkin nak kena naik menyorok tempat tertentu. Jadi perlukan kepada persiapan yang rapi. Jadi Asma binti Abi Bakar telah korbankan separuh daripada tali pinggang pengikat pinggang dah. Baik. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Turut bersama mereka ialah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni siapa hari itu ni? Khadam, hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Penunjuk jalan mereka iaitu Abdullah bin Uraiqid membawa mereka melalui jalan pesisiran pantai. Jadi dalam perjalanan ini sebenarnya ada 4 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, hak ni 3 ni Islam, dan penunjuk jalan yang keempatnya Abdullah bin Uraiqid. Cuma watak Amir bin Fuhairah ni orang tak sebut selalunya. Tak? Tiap kali kita dengar ceramah hijrah pun kita lupa nak sebut ni. Pasal dia watak terpencil. Kalau tak baca sirah tak tahu nama ada seorang ni. Tapi ini antara manusia yang ada di dalam perjalanan hijrah tersebut. Cuma tak banyak cerita mereka, kata dia ada, tu saja. Baik. Tapi yang pentingnya daripada sini, Abdullah bin Uraiqid telah bawa satu jalan yang mengelirukan penjejak Quraisy. Biasanya kalau daripada kota Mekah, kalau nak ke Madinah, dia akan terus ke utara. Tapi kali ini Abdullah bin Uraiqid dia bawa jalan lain. Dia turun dulu ke bawah, menghala ke Yaman. Baru dia kona pergi ke barat, lalu ke tepi pantai, baru dia jalan. Yang orang sangka kalau dia turun ke bawah tentu ke Yaman. Tapi dia tak kona turun Yaman, dia pergi belah pantai, baru pergi ke jalan utara menuju ke Madinah. Jalan menghala ke, dia kona ke pantai tu, kalau kira lah ni jalan keluar ke Jeddah lah. Kona ke Jeddah sikit baru pergi ke atas Jeddah pantai kan. Tak sampailah Jeddah tu, tapi perjalanan itu, dan perjalanan itu sampai sekarang digunakan, dikatakan Allah alam dia dipanggil tariqul hijrah tu. Itu dikira adalah asasnya daripada perjalanan ni. Baik, jalan pertama yang dilalui mereka selepas keluar dari gua ialah jalan selatan ke arah Yaman. Kemudian mereka mengarah ke barat menuju pesisiran pantai. Apabila sampai ke sebatang jalan yang jarang dilalui orang, mereka mengarah pula ke utara, berhampiran pantai Laut Merah, dan merentasi sebatang jalan yang jarang-jarang dilalui orang. Jalan yang tidak dilalui, bukan common punya jalan yang orang lalu. Ibn Ishaq menyebutkan tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sepanjang jalan itu. Katanya, apabila penunjuk jalan membawa mereka keluar, dibawanya mereka melalui jalan bawah Mekah. Jalan bawah Mekah, mana dia turun ke bawah dulu, baru pusing balik. Kemudian mereka terus ke pesisiran pantai, sehingga jalan yang dilalui tadi bertentangan dari jalan bawah Usfan. Kalau lah ni tuan-tuan tinggal tengok dekat signboard tepi jalan raya tu, highway daripada Mekah nak ke Jeddah, nak ke Madinah ataupun Jeddah nak pergi ke Madinah, tuan-tuan akan nampak signboard Usfan, dia tulis, ada exit dia. Jadi itu nama yang sebenarnya disebutkan, nama tu nama lama. Kemudian mereka merentasi jalan bawah Amaj. Kemudian diseberangi jalan itu sehingga kedudukan jalan itu bertentangan dengan mereka selepas menyeberangi Qudaid ya. Dari situ mereka menyeberangi jalan tersebut dan melalui Al-Kharrar. Kemudian mereka melalui jalan Thaniyatul Murrah, kemudian ke Laqfah. Kemudian mereka melintasi jalan Mudlajah Laqaf dan singgah di Mudlajah Majah. Kemudian mereka melalui jalan Marjah Mahaj. Kemudian masuk ke Marjah Dhi Ghadwain. Kemudian Batan Dhi Qasr. Kemudian Dhi Qasr. Kemudian melalui Al-Jadajid, Al-Ajrad, Dhu Silm, Batan A'da, Mudlajah Tihin, dan Al-Ababid. Kemudian melintasi Al-Fajah, kemudian turun ke Al-Araj, kemudian melalui Thaniyatul Air di sebelah kanan Rukubah sehingga turun ke Batan Rim dan dan akhirnya sampai ke Quba. Ini yang disebutkan oleh Ibn Ishaq di dalam sirahnya yang dinukilkan oleh Ibn Hisham. Nama tu pening tuan-tuan, tapi menggambarkan nama ni, dia seberang kot tu, dia pusing kot ni, itu semuanya menggambarkan strategi perjalanan yang mengelirukan, yang orang nak jangka kalau dia pergi kot ni mungkin dia terus, tapi rupanya dia cross kot ni balik, dia pusing sana, last sekali sampai Quba. Perjalanan ini bukan perjalanan makan angin, tapi ini perjalanan yang sedang dikesan dan dijejaki oleh penjejak Quraisy yang pakar jalan padang pasir. Bukan orang yang tak tahu hala jalan. Ini memang Quraisy, sebahagian daripada mereka ini memang orang yang pakar perjalanan di atas padang pasir, yang tahu kalau bunyi yang ni, macam tuan-tuan tengok gambar Red Indian kan, High Chaparral apa dulu ni kan, dia boleh letak telinga dekat tanah, dia boleh tahu berapa jauh lagi nak sampai. Kepakaran tu memang ada pada golongan yang duk main atas padang pasir ni. Golongan-golongan yang ada merentasi kawasan bukit dan sebagainya. Jadi Abdullah bin Uraiqid ini adalah penunjuk jalan yang sangat mahir. Pergerakan itu dia bawa dan merentasi perjalanan yang mengelirukan, yang sukar untuk dijejaki. Bukan mereka tak boleh jejak, pasal kalau Abdullah tu pandai, tentu je ada orang lagi yang pandai kan. Tetapi itu antara kemahiran ataupun itu antara usaha yang dibuat yang memayahkan golongan penjejak Quraisy daripada dapat menangkap Nabi SAW. Baik, berikut ialah beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan tersebut. Yang pertama, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, kami dibawa berjalan pada malam hari terus menerus sampai besoknya, sehingga apabila hari sudah terik benar dan jalan pun sunyi sepi, tidak dilalui oleh seseorang, tiba-tiba kami terlihat ada seketul batu besar yang memanjang. Batu besar yang memanjang, bila dia memanjang, maknanya bila cahaya matahari dia menghasilkan bayang-bayang. Di situ ada teduhan yang tidak terkena sinar matahari. Lalu kami singgah di situ dan aku sediakan tempat untuk Nabi SAW dengan tanganku supaya baginda dapat tidur di atasnya. Tuan-tuan, ini cerita bagaimana pengorbanan Abu Bakar daripada mula hak kita baca hari itu ni sampai di saat ini. Dia sediakan apa saja kelengkapan yang dia rasa perlu untuk baginda Rasul SAW. Aku hamparkan atas tempat itu kulit bulu
Dan aku berkata, tidurlah wahai Rasulullah, biar saya awasi sekelilingmu. Kemudian baginda pun tidur, dan aku keluar untuk mengawasi keadaan sekeliling. Tiba-tiba aku terlihat seorang pengembala datang membawa kambingnya ke batu besar itu untuk berteduh seperti kami. Lalu aku bertanya dia, "Hai budak, kamu ini milik siapa?" Dia menjawab, "Aku milik seorang lelaki penduduk Madinah atau Mekah." Aku bertanya, "Apakah kambingmu mempunyai susu?" Jawabnya, "Ya." Kataku lagi, "Bolehkah kamu perahkan susunya?" Jawabnya, "Boleh." Lalu diambilnya seekor kambing. Aku pun berkata, "Tolong buangkan dari titik kambing itu tanah atau bulu atau debu-debu. Bagi bersih dulu sebelum perah." Pasal yang dia nak bagi ni, Abu Bakar cadang nak bagi kat Nabi SAW. Ini ketelitian dan kecermatan Abu Bakar nak hidang minuman kepada Nabi. Yang dia nak serve ni Nabi, dan apa yang dia nak bagi kat Nabi adalah yang terbaik. Tuan-tuan, jiwa yang sangat besar macam Abu Bakar, dia tak ada tolak bandingnya. Kalau ada orang kata dia lebih lagi sayangkan Nabi banding Abu Bakar, tuan-tuan, boleh kerat 18 lah orang tu. Tak ada manusia yang lebih memahami erti cinta dan kasih kepada Rasul lebih daripada Abu Bakar. Pasal tu masa Abu Bakar mengucapkan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang sembah Muhammad, sesungguhnya dia telah mati. Tuan-tuan, siapa yang paling berhak nak cakap macam tu? Abu Bakar. Kalau ada orang sampai tak boleh terima kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Rasul atas dasar kononnya cinta yang teramat kepada Nabi, dia tak akan boleh lawan, dia tak akan boleh saing, dia tak akan boleh melebihi cintanya Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Nabi. Masa Abu Bakar sebut, "Wa ma Muhammadun illa rasul," tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul, dia ucapkan dengan perkataan yang sangat-sangat dia faham. Quran yang turun kat Nabi itu, dialah orang yang sentiasa rapat dengan Nabi. Jadi kalau kita tengok cerita yang ni, sampai ke tahap nak perah susu daripada kambing pun dia suruh bersihkan daripada selut, tanah, debu dan bulu yang ada. Pasal itu, tuan-tuan, kalau kita nak lihat contoh sayangkan Nabi, bukan cara Yahanana tu, tapi cara Rasul, cara Abu Bakar radhiyallahu an. Tak padan nak punya dengung-dengung tu kan. Tapi tak serupa dengan perjalanan Abu Bakar radhiyallahu an. Ini Abu Bakar. Baik, sambung lagi. "Bersamaku ada sebuah bekas yang aku bawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dan berwudu." Sedia dia bawa. Ni perjalanan ni memang kita kata well prepared. Persiapan yang rapi. Dia bawa benda-benda yang begini. Dan dia tahu dah, hak ni kolej ni nak bawa nak bagi Nabi minum, haba juga nak bagi ayat untuk curah kat Nabi berwudu. "Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku tidak suka mengejutkan baginda yang sedang tidur. Lalu aku menanti sehingga baginda terjaga. Kemudian aku tuangkan sedikit air ke atas susu sehingga sejuk bahagian bawahnya. Lalu aku berkata, 'Minumlah wahai Rasulullah.' Baginda pun minum hingga aku merasa sungguh senang. Kemudian baginda berkata, 'Bukankah sudah tiba masanya kita bertolak?' Jawabku, 'Bahkan.' Kemudian kami pun bertolak." Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Bayangkan, Nabi berehat, Nabi lena, Abu Bakar jaga. Dia jaga keliling, dia pergi perah susu, dia tunggu Nabi jaga, baru dia suar minum. Bila Nabi kata, "Jom kita bergerak," dia tak kata, "Nanti saya tak rehat lagi." Kalau kita, "Tunggu saya kot." Abu Bakar tak rehat lagi. Tapi kerana Nabi kata, "Bukankah kita kena bagi?" Ya. Hak tu yang kata sam'an wa ta'ah, dengar dan taat. Kerana pada perkataan Rasul, pada perancangan Rasul itu sentiasa dibayangi dan dinaungi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hak tu iman yang tak ada tolak banding, tuan-tuan. Yang kalau kita nak kena fikir dua kali, pasal apa nak bergerak sekarang?
Kalau bagaimana Abu Bakar dia bukan jenis itu. Bila keluar perkataan Rasul, dia tak ada fikir, melainkan ini ialah yang terbaik yang Allah Ta'ala telah tentukan. Jiwa tu tak ada kat kita, tuan-tuan. Nak boleh yang tu, wallahu ta'ala alam. Kita nak kena korban serupa Abu Bakar, tak tentu tak dapat. Tapi dapat ujung-ujung kuku tu pun kira besar dah tu. Baik, peristiwa yang kedua. Biasanya semasa menunggang kenderaan, Abu Bakar akan berada di belakang Nabi SAW. Mana dalam sepanjang perjalanan tu, biasanya Abu Bakar akan di belakang. Abu Bakar kelihatan seperti seorang tua yang dikenali, sementara Nabi SAW kelihatan seperti anak muda yang tidak dikenali. Maknanya ada proses penyamaran di situ. Kemudian ada seorang yang bertemu Abu Bakar dalam perjalanan itu, serempak, lalu bertanya, siapa lelaki yang di hadapanmu itu? Jawabnya, Abu Bakar jawab, oh, lelaki itu adalah penunjuk jalanku. Pasal apa kata macam tu? Pasal Nabi duduk depan. Jadi dia, Abu Bakar jawab, dia adalah penunjuk jalanku. Lalu si penyoal menyangka Abu Bakar bermaksud jalan yang dilalui, padahal yang dimaksudkannya ialah jalan kebaikan. Dia tak bohong. Ini bukan bohong. Yalah, kalau kita kata tak apa nak betul ya kan, tapi dia memaksudkan perkataannya itu. Dalam istilah Arab dipanggil tauriyah. Tauriyah itu makna dia cakap betul, tapi boleh menyebabkan orang yang mendengar sangka benda lain. Ada hilah di situ pada perkataan tu. Tapi bukan bohong. Macam contohnya yang ni, dia kata dia penunjuk jalan saya. Orang yang dengar sangka dia tunjuk jalan, bawa jalan tu. Tapi pada dia, dia menunjukkan saya jalan kebaikan. Jadi makna tu ada pada orang yang mengucapkan. Itu dipanggil tauriyah. Kalau dia cakap tukar terus, yang tu dipanggil hilah, bohong. Yang ni dia ada sikit tukar pada meaning saja. Banyaklah contoh nak bagi tuan-tuan, tapi tak boleh ajak benda ni. Dia kena kegunaan sendiri lah. Selalunya tauriyah ni kalau orang balik rumah tanya pergi mana, singgah kedai sat. Pada singgah kedai tu memang sat je. Hak banyak lama tempat lain. Cakap betul. Cuma tak apa nak tepat kan. Dia ada corner sikit je pada makna. Pergi jumpa kawan dia, jumpa tepi jalan. Ada meeting sat dengan mereka. Ada meeting dengan mereka tu, memanglah meeting berjumpa, bukan meeting mesyuarat tu. Jadi orang dengar, ada meeting, tak apa, tak kacau. Tambah kalau ada bisnes, tambah dia kalau ada apa-apa kan. Itu sikit-sikit yang kita katakan tauriyah. Bukanlah bohong, tapi ada sedikit pengalihan makna. Baik, yang ketiga, yang itu diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, dalam perjalanan itu mereka telah dikejar oleh Suraqah bin Malik. Dalam ramai-ramai itu ada seorang yang dapat jejak. Itu pun dia bukan jejak dari awal tu, dia dapat cross jejak benda tu. Suraqah menceritakan, hak ni cerita mai daripada Suraqah pula. Bila Suraqah cerita benda ni, selepas dia masuk Islam, dia cerita balik perjalanan, peristiwa dia menjejaki Nabi dan Abu Bakar tadi. Ketika aku sedang duduk dalam majlis kaumku Bani Mudlaj, tiba-tiba seorang lelaki dari kalangan mereka datang berdiri tercegak di hadapan kami. Ketika itu kami sedang duduk. Lalu dia berkata, hai Suraqah, tadi aku lihat ada kelibat orang di tepi pantai. Aku agak Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Berkata Suraqah, aku yakin bahawa itulah mereka. Tetapi aku berkata kepada lelaki itu bukannya mereka. Yang kamu lihat itu ialah fulan dan si fulan yang pergi. Kami sendiri yang melihatnya. Kemudian aku tunggu sekejap dalam majlis itu. Kemudian aku bangun dan masuk ke rumah. Aku suruh pelayanku mengeluarkan kudaku yang berada di belakang bukit. Lalu pelayanku menahankan kuda itu untukku. Aku mengambil lembing dan membawanya keluar dari rumah. Aku tarik mata lembing itu ke bumi dan aku rendahkan bahagian atasnya. Sehingga apabila aku telah sampai pada kudaku, aku terus menunggangnya. Aku arahkan kuda itu membawa aku sehingga hampir dengan mereka. Pasal apa dia tak habaq kat orang tadi? Ada masyuk. Duit kalau dia sebut ya, mereka pakat terpa semua. Pakat terpa semua, yang tu semua ada ganjaran belaka tu.
Jadi dia seorang-seorang dia buat keputusan, dia keluar. Dia boleh jejak mereka ni. Dia tahu hak tu memang yang orang nampak tu memang betul Nabi dan rombongan dia, sahabat-sahabatnya. Tapi kalau dia kata jom kita pergi, mak nak kena kongsi pula lah hadiah tu. Jadi Suraqah dia pergi sendiri. Baik. Sampai dapat jejak hampir dengan mereka, tiba-tiba kudaku tergelincir, lalu aku terjatuh darinya. Tuan-tuan, jatuh kuda ni sakit sebenarnya. Tapi dia jatuh, cekalnya Suraqah ni jatuh sekali. Aku bangun semula, lantas menghulurkan tanganku ke dalam sarung anak panah, dan aku keluarkan beberapa anak panah, dan dengan anak-anak panah itu aku cuba membuat ramalan. Adakah aku dapat memudaratkan mereka atau tidak? Ini adalah tabiat Arab, bukan kata Quraisy, bahkan semua yang ada zaman itu penyembah berhala. Dia akan tilik nasib dia. Ada yang pi jumpa tukang tilik untuk menilik nasib dia. Itu yang Quran sebutkan dalam apa nama? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Dia termasuk dengan bertenung nasib. Cara tenung nasib itu ialah dengan ansab, anak-anak panah itu. Jadi Suraqah ini dia tilik nasib dia sendiri. Adakah dia mampu untuk memudaratkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Tetapi yang terbit ialah yang aku tidak suka. Cara dia terbit, dia cabut tu pun tahu dah, dia tak dapat. Aku pun terus menunggang kudaku, dan aku tidak pedulikan ramalanku. Kudaku membawa aku semakin hampir hingga aku dapat mendengar bacaan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak berpaling sedikit pun, tetapi Abu Bakar yang banyak berpaling. Tiba-tiba kaki hadapan kudaku terbenam ke dalam bumi hingga ke paras lutut, lalu aku terjatuh darinya. Ini bukan jatuh sikit, jatuh tersembam. Kalau kaki kuda jatuh kan, terbenam dalam apa nama tanah, lutut dia tu terbenam, dia jatuh tersembam. Tadi dia tergelincir, jatuh pula. Kemudian aku bingkas bangun, menarik kaki kudaku, dan tatkala sudah hampir kakinya mahu keluar dan dia sudah mula berdiri betul, tiba-tiba kelihatan di hadapannya debu-debu yang berkilauan di langit seperti asap. Lalu aku pun membuat ramalan lagi dengan anak-anak panahku. Ternyata yang terbitnya ialah yang tidak aku gemari. Lalu aku menyeru mereka supaya berdamai. Maka mereka pun berhenti. Aku tunggang kudaku sehingga sampai kepada mereka. Ketika aku menghadapi kesulitan untuk menangkap mereka itu, terdetiklah dalam hatiku bahawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kejayaan. Jatuh kali kedua, dia kata minta berdamai. Nabi berhenti, baru dia pergi. Kali ni pergi dia tak jadi apa kan. Dan ketika itu dia rasa Rasul akan lepas daripada siapa pun. Itu dia rasa pasal dia yang pakar menjejaki dah sampai, dia tak boleh buat. Seakan-akan ada kuasa yang halang dia daripada dapat tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Lalu aku berkata kepada baginda, sesungguhnya kaummu telah menjanjikan tawaran untuk menangkapmu. Aku pun memberitahu mereka berita-berita tentang hal orang ramai yang mahu menangkap mereka. Aku tawarkan kepada mereka makanan dan bekalan, tetapi mereka tidak mengapa-apakan aku dan tidak pula meminta apa-apa kepadaku, kecuali baginda ada berkata, jauhlah kamu daripada kami. Tuan-tuan, manusia seperti Suraqah ini, bidang dia tahu menjejaki musuh, dia tahu dia dengan kuda dia memang orang yang ahlinya dalam bab tu. Tapi bila sampai ke satu ketika dia surrender kerana dia tahu ini bukan kemampuan dia dah. Maka apa yang dia boleh buat? Dia tahu Nabi akan berjaya, dia boleh tawarkan khidmat dia pula, nak bagi bekal, nak bagi makan apa semua. Manusia yang mengetahui hakikat
yang Nabi berada di satu pihak yang benar dan dilindungi oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Benda tu tuan-tuan, ini betul-betul berdasarkan pengalaman. Dia ceritakan balik pengalaman tu tuan-tuan. Kita yang dengar ni sekarang mungkin begitu, kita tak boleh nak imaginekan suasana. Tapi kalau orang yang macam dia ni ibaratkan macam ahli sihir di zaman Nabi Musa yang nampak tali yang dia lempak jadi ular itu mati atau hilang ditelan oleh tongkat Nabi Musa. Dia tahu hak ni bukan kerja buat dah. Ini bukan yang biasa dia main. Ahli sihir tu kan, selalu dia lempak tali tu jadi ular. Siapa pun tak kejar. Tiba-tiba kena dengan tongkat Nabi Musa, habis semua kena telan. Maka ahli sihir tahu yang tu bukan sihir. Demikian dengan Suraqah. Dia boleh sampai kat Nabi tapi terbenam kaki dia, siap dengan asap berkepul apa semua dah. Tapi bila pergi rapat dekat Nabi dengan bukan tujuan niat jahat, dia sampai kat Nabi. Maka dia tahu ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudiannya dia cerita balik, aku minta baginda supaya menulis surat jaminan keamanan untukku. Lalu baginda menyuruh Amir bin Fuhairah, lalu ditulisnya jaminan keamanan untukku pada selembar kulit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus beredar pergi. Ini jaminan untuk dia. Tempat kediaman Bani Mudlaj terletak berhampiran Rabi'. Suraqah mengejar baginda berdua ketika mereka sedang naik dari Qudain. Jadi menurut pendapat terbanyak, Suraqah mengejar mereka pada hari ketiga perjalanan mereka. Maknanya Nabi dah bergerak dah bulan 3 hari. Pergerakan tu lintah dekat dia, lintah dekat kawasan perkampungan dia. Tu yang dia dapat kejar tu. Baik, dalam satu riwayat daripada Abu Bakar radhiyallahu an katanya, kami sudah pun berlepas sedang kaum Quraisy masih mencari kami. Tidak seorang pun yang dapat menemui kami kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang berada di atas kudanya. Lalu aku berkata, pencarian ini telah menemui kita ya Rasulullah. Baginda berkata, jangan takut kerana Allah bersama kita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, pulanglah Suraqah. Lalu didapatinya orang ramai masih mencari baginda. Kemudian dia berkata, tak akan kuceritakan apa-apa kepadamu. Cukuplah kerja kamu sampai di sini saja. Tadinya semasa awal siang, dialah orang yang berusaha keras mahu menangkap baginda berdua. Tetapi di penghujung hari itu, dia pula yang menjadi pengawal baginda berdua. Allahu Akbar. Ini yang disebut oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Manusia seperti Suraqah, tadi di awal-awal dia yang semangat nak pergi, pasti dia nak dapatkan ganjaran. Bila dia balik, dia katakan apa, baliklah, benda ni kerja sia-sia, cari tak jumpa. Dan dalam peristiwa itulah juga tuan-tuan, yang Nabi SAW telah menjanjikan kepada Suraqah ini akan dipakaikan dengan gelang tangan Kisra Parsi. Gelang tu dijanjikan kepada Suraqah. Itu yang menyebabkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengetahui janji Nabi itu, bila peristiwa pembukaan kota Parsi, bila Parsi jatuh tumbang di tangan Umar, dapat tumbang Kisra tu, ambil gelang tu, tunaikan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi janji kepada Suraqah, bukan Nabi nak bagi pakai, tapi dia akan dipakaikan. Benda tu majhul, siapa nak pakaikan tak, tapi dia akan dapat. Dan Umar Al-Khattab telah menunaikan janji tersebut. Jadi pada kes itulah juga tuan-tuan, bila isu hari itu ni orang tanya, boleh ke orang lelaki memakai gelang tangan, maka timbul khilaf di kalangan ulama. Tanpa kita nafikan sebahagian yang mengharamkan atas dasar menyerupai wanita, tetapi sebahagian yang mengharuskan atas dasar Nabi telah menjanjikan kepada Suraqah dan ia ditunaikan oleh Umar. Kalau benda tu salah, tentu Nabi tak janjikan benda yang mungkar. Dan tentulah kalau Umar tahu benda itu mungkar, tentu dia tak tunaikan janji itu. Jadi ada isi itu timbulkan perdebatan di kalangan fuqaha.
Baik. Perkara yang keempat, dalam perjalanan itu baginda sampai di dua buah khemah Ummu Ma'bad dari Bani Al-Khuza'ah. Ummu Ma'bad ialah seorang perempuan yang agak lasak dan sering duduk berselimut di halaman khemah, memberi makan dan minum kepada sesiapa saja yang lalu dekatnya. Macam-macam orang ada tapan apa siap ni. Dia duduk khemah tu orang duduk lalu kan, bukanlah lalu sibuk jalan raya kita, tapi dalam perjalanan tu orang akan lalu, ada khemah orang lalu, dia akan bagi makan, dia akan bagi minum. Baginda berdua pun bertanya kepadanya, apakah ada di sisinya sesuatu, maknanya ada makanan kah? Dia menjawab, demi Allah, kalau ada apa-apa makanan pada kami, tentulah aku hidangkan kepadamu. Kambing-kambing pula telah keluar, apatah lagi tahun ini adalah tahun yang tandus. Selalu dia bagi, tapi bila Nabi tanya, dia kata, kalau ada aku bagi dah. Maknanya tak ada lah pada dia ketiga tu, benda tu tak ada. Kambing pun dah keluar dah, dia kata. Kalau ada kambing pun barangkali susu tak pernah ada, pasal kering kontang, kambing tak cukup zat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seekor kambing di dalam khemah. Lalu baginda bertanya, kambing apakah ini wahai Ummu Ma'bad? Jawabnya, itu kambing yang ditinggalkan oleh kambing-kambing lain kerana terlalu uzur. Baginda bertanya, adakah ia mempunyai susu? Jawabnya, kambing ini lebih teruk daripada kambing-kambing lain. Kalau hak lain tadi pun dia kata tak ada apa dah, kering kontang. Yang ni lagi teruk lah uzur sampai kena tinggal dengan geng sendiri. Baginda bertanya, bolehkah saya memerah susunya? Jawab Ummu Ma'bad, demi bapa dan ibuku, kalau engkau ingat ada susunya, maka silalah memerahnya. Inilah dia kata, kalau ada apa, seberahlah. Dalam gambarannya apa? Tak ada lah benda tu, jangan buat kerja sia-sia. Tapi kalau nak perah sangat, perah apilah. Macam tu lah kan. Itu antara sifat, kita katakan hospitality dia. Dia ra'i tetamu, dah nak cubalah. Saya kalau kita tak bagi, barangkali kita kedekut ke apa kan, itu berlawanan dengan sifat pemurah. Jadi dia kata, kalau nak perah, kalau ada rezeki ada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu titik kambing itu dengan tangannya dan membaca bismillah dan berdoa. Tiba-tiba kambing itu merenggangkan kakinya kepada Rasulullah, lantas mengeluarkan susu yang banyak. Oleh baginda, maka dipintanya sebuah bekas yang dapat menampung beberapa orang. Lalu diperahnya susu kambing itu sehingga melimpah buihnya. Baginda berikan Ummu Ma'bad minum susu itu, lalu diminumnya hingga puas. Kemudian baginda berikan teman-temannya minum hingga puas. Kemudian baginda minum. Setelah itu diperahnya kali kedua sehingga memenuhi bekas. Kemudian baginda tinggalkan bekas yang penuh itu kepada Ummu Ma'bad. Lalu mereka pun beredar. Oh, Nabi pandai perah susu lah. Tentulah pandai, daripada kecil Nabi gebala kambing. Yang heran belakang, Nabi boleh perah susu kambing? Boleh. Daripada kecil Nabi bela kambing. Jadi benda tu bukan benda yang pelik, Nabi buat. Yang jadi ajaibnya ialah kambing daripada dia uzur sampai kena tinggal dengan kawanan kambing yang lain pun tak ada susu, yang ni lagi teruk. Tapi kali ni 2 round dia dapat diperah dengan baldi penuh. Boleh bagi minum, Ummu Ma'bad pun kenyang, kawan-kawan lain pun kenyang, Nabi pun boleh minum puas, boleh ambil taruh sampai bekas lagi. Subhanallah. Tak lama kemudian suaminya iaitu Abu Ma'bad datang membawa kambing-kambing betinanya yang kurus kering. Apabila dilihatnya susu tersebut, hairanlah dia. Lalu dia bertanya, dari mana kamu dapat susu ini? Sedangkan kambing-kambing dibawa keluar dan di rumah pula tidak ada susu yang hendak diperah. Jawab Ummu Ma'bad, demi Allah, memang tidak ada apa-apa di rumah, tetapi tadi ada seorang lelaki yang diberkati singgah di sini. Bicaranya begitu dan begini, dan keadaannya begitu dan begini. Kata Abu Ma'bad, demi Allah, aku agak dialah lelaki Quraisy yang dicari-cari oleh mereka. Dengar berita tu sampai ke tengah padang pasir tu. Cuba terangkan kepadaku bagaimana sifatnya wahai Ummu Ma'bad. Lalu diceritakan perihal sifat dan bicaranya yang amat menarik. Seolah-olah orang yang mendengar cerita itu melihat sendiri kepada Rasulullah di hadapannya. Berkaitan hal ini akan kami nukilkannya ketika membicarakan tentang sifat-sifat Rasulullah di hujung tulisan ini. Hujung kitab ini akan cerita balik. Maka Abu Ma'bad berkata, demi Allah,
Inilah lelaki Quraisy yang sering mereka perbualkan tentang halnya. Aku sendiri ingin benar untuk menemaninya. Kalau ada peluang pasti akan aku lakukan. Lalu ketika itu terdengar suara yang kuat di Mekah, sehingga semua orang dapat mendengar suaranya, tetapi tidak dapat melihat siapa yang berkata itu. Allah pemilik Arash melimpahkan kurnia yang terbaik. Dua sahabat yang singgah di khemah Ma'bad singgah membawa kebaikan, berangkat juga begitu. Pasti berjaya orang yang sempat mendampingi Muhammad. Lihatlah anak cucu Qusay, betapa Allah mengumpulkan bagimu dengan dia melalui perbuatan yang tiada taranya. Bani Ka'ab bakal hina dek gelagat anak gadisnya, tempat duduknya menunggu masa diisi orang mukmin. Tanyalah saudarimu tentang kambing dan bekasnya. Kambing sedia akan bersaksi jika ditanya. Berkata Asma binti Abi Bakar, kami tidak tahu ke mana arah yang dituju oleh Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kalangan jin datang dari bahagian bawah kota Makkah, lalu mengungkapkan bait-bait syair ini. Manusia mengikuti bicaranya dan mendengar suaranya, tetapi tidak melihatnya, hinggalah ia keluar dari kawasan tanah tinggi Makkah. Kata Asma, maka apabila kami mendengar kata-katanya itu, tahulah kami ke mana arah yang sedang dituju oleh Nabi SAW, yaitu menghala ke arah Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sebahagian cerita yang dinukilkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Nampak cerita macam pelik dan ajaib? Wallahu ta'ala alam, tak tahu nak kata. Kalau ada sebarang keajaiban di zaman Nabi, tuan-tuan. Yang kelima, dalam perjalanannya Nabi SAW bertemu Abu Buraidah yang merupakan ketua kaumnya. Dia keluar untuk mencari Nabi SAW dan Abu Bakar dengan harapan dapat memenangi hadiah lumayan yang ditawarkan oleh pihak Quraisy. Apabila dia berhadapan dengan Rasulullah SAW dan berbicara dengannya, tatkala itu juga dia terus memeluk Islam bersama 70 orang lelaki dari kaumnya. Kemudian dia menanggalkan serbannya dan diikatnya pada tombaknya, lalu dijadikan bendera untuk mengisytiharkan bahawa raja keamanan dan kesejahteraan telah tiba untuk memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesaksamaan. Ini disebutkan oleh Al-Mansur Furi di dalam Rahmatan lil Alamin. Yang keenam, dalam perjalanannya baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam ini ialah sahabat baik juga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, antara orang awal yang masuk Islam. Baik, dia bertemu dengan Az-Zubair yang bersama satu rombongan perdagangan orang-orang Islam. Hak ni grup orang Islam. Mereka ialah pedagang-pedagang yang datang dari Syam. Lalu Az-Zubair memakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pakaian berwarna putih. Ini diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair seperti yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, barulah sampai di Quba. Tarikh ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kritis critical mind, tuan-tuan cuba ingat, kerana di sini ada konflik riwayat yang berbeza, dan kita akan lihat agak sukar sebenarnya di kalangan ulama menetapkan ketepatan jumlah hari dan berapa hari bulan tu. Kalau tuan-tuan nak tengok kritikan terhadap riwayat yang seperti ini, tuan-tuan boleh baca apa nama kitab tu, Sirah Nabawiyah yang sahih. Ada terjemah dalam bahasa Indonesia karangan Dr. Akram Dhiya Al-Umari. Yang tu dia ada kritikan terhadap tarikh tertentu, peristiwa-peristiwa yang ada dengan riwayat yang dikritis, yang dinilai, termasuk yang disebut oleh Al-Bukhari sendiri, yang ada macam terdapat kekeliruan pada riwayat tersebut. Baik, tengok di sini. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian, iaitu tahun pertama Hijrah, bersamaan 23 September 622, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba. Ini yang disebutkan oleh Al-Mansur Furi di dalam Rahmatan lil Alamin. Cuba tuan-tuan patah belakang balik tadi, tengok berapa hari bulan Nabi mulakan perjalanan. Tak disebutkan tadi kan, tapi kata malam Isnin 16 September.
16 September, yang sampai di Quba ialah pada 23. Maknanya 7 hari genap. 7 hari. Kalau 23, kalau 8, maknanya hak sana tadi 1 hari bulan. Betul tak? 1 sampai 8. Baik, pada hari tersebut genaplah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 53 tahun. 53 tahun ini mengikut apa yang dipegang oleh Al-Mansur Furi yang mengatakan Maulidur Rasul berlaku pada 8 atau 9 Rabiul Awal, bukan 12. Dan itu yang dipegang oleh ramai penulis-penulis sirah di zaman moden, antaranya berdasarkan kepada riwayat tentang 12 itu yang dipertikaikan. Ramai yang kata tak sahih, walaupun ada seorang dua yang mempertahankan, tetapi dikuatkan pula dengan kiraan ilmu falak oleh Syekh Mahmud Basha Al-Misri, yang dia buat kajian astronomi, kajian falak, didapati 12 tu tak relevan. Yang ada Isnin 1, 8 ataupun 2, 9, 2 dan 9. Itu ada sikit perbezaan di kalangan ulama. Tapi yang penting bukan 12. Jadi Al-Mansur Furi dia pegang hak yang 9 hari bulan tu, maka genaplah usia Nabi 53 tahun. Sementara kenabiannya genap 13 tahun lengkap. Pasal 40 tahun dah jadi Nabi, selepas 13 tahun cukuplah 53. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan baginda dilantik menjadi Nabi pada 9 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Jika berdasarkan pendapat bahawa kenabian baginda bermula pada Ramadan tahun 41 dari tahun gajah, maka ia berarti kenabian baginda pada hari itu genap 12 tahun 5 bulan 18 atau 22 hari. Ini khilaf tentang bila mula Nabi menjadi Rasul. Kalau yang kata Rabiul Awal, maka cukup 13 tahun. Kalau kata Ramadan, maka dianya 12 tahun setengah. 12 tahun setengah. Dan pandangan yang kedua ni lebih kuat. Tapi kenapa kata 13? Dia 12 tahun setengah. Sebelum turun wahyu itu, Nabi ada 6 bulan mengalami mimpi yang salihah, ru'ya salihah. Jadi 6 bulan backdated mimpi, barulah 6 bulan hak tu dapat wahyu, kemudian cukup 12 tahun 5 bulan lebih Nabi sampai di Quba. 13 tahun juga di situ. Ini takwilan di kalangan ulama dalam menentukan peristiwa-peristiwa ni. Baik, Urwah bin Az-Zubair berkata, orang-orang Islam di Madinah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Makkah. Lalu pada setiap pagi mereka akan keluar ke padang lapang untuk menantikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana Urwah tahu? Depa dah hijrah dulu dah ni. Yang ni tinggal Nabi lah. Sahabat lain dah hijrah belakang dah. Adalah sikit-sikit lagi yang tinggal kan. Apabila panas makin terik, mereka pun pulang. Pada suatu hari setelah lama menanti, baginda tidak juga sampai, mereka pun berpatah balik. Setelah pulang ke rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi mendaki salah sebuah tembok kepunyaan mereka untuk melakukan sesuatu tugas. Tiba-tiba dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berpakaian putih. Pakaian putih siapa? Hak Zubair bagi tadi ni. Sesekali terlindung oleh Fata Morgana. Nampak apa yang macam Fata Morgana tahu kan? Hak ayak tu kan? Nampak tengah panah terik tu ada macam ada ayak tu. Si Yahudi itu tidak dapat menahan perasaannya. Lalu dengan suara yang kuat dia melaung, "Hai sekalian orang Arab, inilah datuk kamu yang kamu nanti-nantikan." Lalu orang-orang Islam segera keluar dengan membawa senjata masing-masing. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ibnul Qayyim berkata, kedengaranlah bunyi riuh rendah dan takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf, dan orang-orang Islam yang lain turut bertakbir lantaran terlalu gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada banyak peristiwa di zaman Nabi, sama ada yang diwaris dalam hadis ataupun dalam sirah, yang mana menjadi kebiasaan umat Islam bila mendapati berita gembira, mereka akan
takbir. Bila ada gembira, takbir. Umpamanya kes yang ini juga ketika peristiwa perang Khandaq, bila Nabi belah batu atau peracik api yang Nabi kata terbuka kota Yaman, kota Parsi apa semua tu kan, Syam. Setiap kali Nabi kata macam tu, sahabat pun takbir. Ketika Nabi dalam krisis dengan isteri-isteri baginda, yang Umar datang jumpa Nabi, tanya, adakah kau telah mentalakkan isteri-isterimu ya Rasulullah? Nabi kata, tak. Umar seronok pasal anak dia salah seorang daripada isteri Nabi, dia pun takbir, Allahu Akbar. Jadi takbir ni tuan-tuan bukan hanya untuk raya ataupun solat. Jangan hadkan takbir tu untuk raya dan solat saja. Takbir untuk berita yang gembira. Jadi kalau dengar ceramah, benda tu benda yang seronok, gembira, takbirlah. Jangan benda yang kita sedang dihina, takbir, tak kenalah benda tu. Tengoklah daripada dia punya tu nak sorak macam mana kan. Dan jangan je kita jadi macam setengah orang bila dia cakap tak tahu nak sorak kat mana. Dia kena ada skill dia ada di situ. Jadi bab takbir ini dalam mendengar sesuatu yang menggembirakan, ia menjadi kebiasaan di kalangan sahabat Nabi untuk bertakbir. Allahu Akbar. Rasa gembira. Baik, mereka segera keluar untuk bertemu baginda. Lalu mereka temui baginda dan mengalu-alukan kedatangan seorang nabi. Mereka mengelilingi baginda dan berpusing di sekitarnya. Tuan-tuan nak kena bayang, masa tu bukan semua orang pernah nampak nabi. Hanya orang muhajirin, dia tahu lah apa dia tinggal di Mekah, dan golongan yang berbai'ah dengan nabi 2 kali tu. Hak datang ke tahun pertama, yang datang tahun kedua. Hak tu pernah nampak nabi. Yang lain cuma dengar cerita. Islam kemudian, tambah yang kita baca Islam di tangan Mus'ab bin Umair hari itu ni, bukan dia pernah nampak muka Nabi. Yang mana satu pun dia pun tak tahu. Hanya gambaran dan cerita. Itu sudah cukup untuk menguatkan keimanan dia. Jadi bila sampai tu pakai lingkung keliling ni, tatkala itu ketenangan menyelubungi diri baginda dan turunlah wahyu Allah. Fa innallaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Karena sesungguhnya Allah adalah pembelanya, dan selain dari itu Jibril serta orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman, dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. Surah At-Tahrim ayat 4. Urwah bin Az-Zubair berkata lagi, mereka pun bertemu Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kedudukan di sebelah kanan mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat Bani Amr bin Auf. Hari itu ialah hari Isnin di bulan Rabiul Awal. Kemudian Abu Bakar bangun menghadapi manusia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiam diri. Orang Ansar yang tidak pernah melihat Rasulullah segera mengalu-alukan. Dalam riwayat lain menyebutkan segera datang kepada Abu Bakar, sehingga apabila terik matahari mengenai Rasulullah, Abu Bakar pun tampil menaungi baginda dengan kain selendangnya. Lantaran itu tahulah mereka yang mana satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dua orang mai, dia pun mai kelingkung, termasuk sebahagian tu pergi terpa kat Abu Bakar. Dia ingat Abu Bakar tu. Tapi bila matahari panas, Abu Bakar pergi ambil selendang pergi tutup kat Nabi. Maka tahulah depa yang mana satu Abu Bakar, yang mana satu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak ni cerita ni riwayat Bukhari ni ialah cerita dah sampai Madinah. Tempoh antara Mekah dengan Madinah tu ada Isnin dan Isnin. Isnin 8 Rabiul Awal di Quba. Masuk ke Madinah juga disebutkan di sini pada hari Isnin. Berapa lama Nabi duduk di Quba? Itu yang menjadi kemudiannya perbahasan di kalangan ulama, kerana ada berbeza riwayat. Baik, sebelum kita cerita itu, semua penduduk Madinah bergegas-gegas untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu adalah hari yang amat bersejarah bagi kota Madinah. Tatkala itulah orang Yahudi melihat sendiri benarnya perkhabaran Nabi Habquk dalam kitab mereka. Sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan Quddus datang dari bukit-bukit Faran. Ini word di dalam kitab mereka yang menggambarkan kedatangan Nabi akhir zaman.
Jadi bila mereka nampak sambutan yang Nabi terima dan seterusnya, betul sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mereka. Baik, baru flashback balik. Semasa di Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Kulthum. Dia bukan Kalthum, dia panggil Kulthum bin Al-Hadam. Bin Al-Hadam dikatakan bahawa baginda singgah di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat kata dia pergi rumah Kulthum bin Al-Hadam, satu lagi riwayat kata dia pergi ke rumah Sa'ad bin Khaythamah. Salah satulah. Baik, Ali bin Abi Talib pula, ni cerita Ali pula ni. Setelah baginda meninggalkan Makkah, beliau terus berada di Makkah selama 3 hari untuk memulangkan barang-barang amanah yang orang yang disimpankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berhijrah dengan berjalan kaki sehingga ditemuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di Quba, dan dia singgah di rumah Kulthum bin Al-Hadam. Ini disebut oleh Ibn Qayyim di dalam Zadul Ma'ad berdasarkan kepada riwayat Ibn Hisham. Ali bukan budak-budak masa tu, dia remaja dah, belasan tahun dah. Pasal dia Islam ketika dia kanak-kanak, kemudian selepas 10 tahun kemudian kan, kalau kata di Islam 6 tahun pun tentu dah 16. Dan dah 13 tahun kan Nabi di Mekah 13 tahun kan, tentu 16-19 tahun macam itulah. Jadi dia berjalan seorang diri ketika itu, dan dia sampai akhirnya bertemu dengan Nabi di Quba. Baik, di Quba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap selama 4 hari, iaitu Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Ini 4 hari ini berdasarkan riwayat Abu Ishaq sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hisham. Fakta ini dipilih oleh Al-Allamah Al-Mansur Furi dalam Rahmatan lil Alamin. Dia kata 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Isnin termasuk kan? Jadi ada Selasa, Rabu dan Khamis. Dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan bahawa baginda menetap di Quba selama 24 malam. 24 malam. Kalau Isnin 8 Rabiul Awal sampai di Quba, selepas 24 malam maknanya dah bulan Rabiul Akhir, baru masuk Madinah. Baik, lebih 10 malam, 14 malam. Maknanya ada yang sebut 24 malam, ada yang kata lebih 10 malam, dan ada yang sebut 14 malam. Ada percanggahan riwayat di situ. Ada riwayat yang sebut 24 malam, ada riwayat yang sebut lebih 10 malam, dan ada riwayat yang sebut 14 malam. Tapi yang ada di situ 4 malam. Nak pakai yang mana satu ni? Pasal tu tuan dalam bab tarikh ni, apa nama, berapa hari bulan, dia tak jadi hukum sebenarnya. Kalau jadi hukum pekat Penin kita. Sahih Bukhari pun ada beza riwayat ni. Jadi beza riwayat itu sebenarnya ialah beza perawi. Pertama, barangkali dari sudut perawi yang terlupa ataupun dia keliru, itu benda yang boleh jadi. Yang keduanya ialah ada yang kira keseluruhan perjalanan. Dia kira daripada mula start keluar daripada Mekah, tapi dia disebutkan macam duduk kat Quba saja. Itu ada dia punya huraian ataupun ulasan yang disebutkan oleh sebilangan daripada ulama. Tapi pengarang kitab kita ni dia pilih yang ada dalam riwayat Ibn Hisham, iaitu sekadar 4 malam. Dia boleh tolak hak lain. Pasal tu bila kita katakan walaupun ada dalam Sahih Al-Bukhari, tapi kalau ada 3 yang berbeza, maknanya ada pilihan lain lah dalam bab yang seperti ini. Jadi kerana itu tuan-tuan, walaupun kita katakan sukar untuk menerima kritikan terhadap Al-Bukhari, tetapi dalam kes-kes yang begini dia masih ada ulama yang review, ataupun maknanya riwayat tersebut tidak membawa tidak menunjukkan kepada maksud peristiwa itu. Mungkin perawi itu menceritakan perjalanan sepenuhnya ke ataupun bagaimana. Jadi dalam bab ini Ibn Qayyim umpamanya memilih 14 malam. Beliau sendiri menjelaskan bahawa singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba ialah pada hari Isnin dan keluarnya ialah pada hari Jumaat. Seperti yang diketahui, jarak masa antara Isnin dan Jumaat itu tidak melebihi 10 hari. Maknanya kalau masuk hari Isnin ni, keluar Jumaat depan ni baru 4 hari.
kan? Tapi kalau keluar Jumaat depan, berapa hari? Tak sampai 14 hari pun, 11 hari saja. Jadi dia kata, seperti yang diketahui, jarak masa antara hari Isnin dan Jumaat itu tidak melebihi 10 hari, yang tidak termasuk hari sampai dan hari keluar. Jadi kalau kira-kira tak sampai hari masuk, hari keluar, tak sampai 10 hari. Tapi kenapa Ibn Qayyim pilih 14 malam? Jika dikira termasuk hari sampai dan hari keluar, maka ia tidak melebihi 12 hari jika kedua hari tersebut termasuk dalam lingkungan 2 minggu. Jadi apakah hak mana ni? Ibn Qayyim dia pilih hak 14 berdasarkan riwayat Bukhari. Tapi kalau kira Isnin masuk keluar Jumaat, bukan Jumaat ni, Jumaat depan pun tak cukup lagi 14 tu. Jadi riwayat tarikh ni tuan-tuan, dia tak jadi hukum halal haram sah batal, sekadar cerita. Jadi kalau ada keliru-keliru tu, yang penting kata memang Nabi sampai Quba dan ada peristiwa penting di Quba, iaitu berlakunya solat Jumaat. Nabi bina masjid. Hak tu jangan petikai apa. Hari keluar tu berapa hari bulan apa semua, wallahu alam. Barangkali kalau kata hari Isnin masuk, Jumaat ni 4 hari, Jumaat depan baru kata-kata 12 hari, keluar Jumaat sekali lagi, dah 19 hari pula. Makna ada 3 Jumaat duduk di Quba. Kalau dah 19 hari, ya ada pilihan yang kedua, lebih 10 malam. Tapi itu pilihan para ulama. Baik, berbeza-beza lah kan dia pilih. Baik, di situ, mana di Quba tu, baginda mengasaskan Masjid Quba dan bersembahyang di dalamnya. Itulah masjid yang pertama sekali diasaskan atas dasar takwa selepas baginda menjadi Nabi. Setelah berlalunya hari Kamis, yakni pada hari Jumaat, baginda menunggang kenderaannya dengan perintah Allah, sementara Abu Bakar mengikut di belakangnya. Baginda menghantar utusan kepada Bani Najjar, yang merupakan kaum kerabat bapa-bapa saudara baginda sebelah ibu. Ini masa Aminah. Last sekali Aminah meninggal dunia kan di Abwa, di Madinah itu, selepas daripada menziarahi Bani Najjar. Kemudian mereka pun datang dengan bersiap pedang, dengan siap berpedang. Baginda pun bertolak menuju ke kota Madinah, dan semasa waktu salat Jumaat, baginda sampai di kampung Bani Salim bin Auf. Di situ baginda bersolat bersama mereka di sebuah masjid yang berada dalam kawasan lembah. Mereka yang berada di situ ialah seramai 100 orang lelaki. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan yang lain-lain. Jadi Masjid Quba Nabi pertama bina. Kemudiannya menjadi kebiasaan Nabi ialah untuk membersihkan diri, ambil wudu. Nabi akan menziarahi Quba pada setiap hari Sabtu. Nabi solat 2 rakaat di Masjid Quba. Dan Nabi sebut solat rakaat di Masjid Quba menyamai pahala 1 kali umrah. Tapi bukanlah maksudnya tiap-tiap hari nak kena ulang pergi sana. Walaupun Nabi sebut solat rakaat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan pahala umrah, tidaklah menunjukkan Nabi pergi ulang tiap-tiap hari. Nak kena dapat umrah, tidak umrah pergi Mekah. Nabi duduk Madinah kan. Tapi Nabi akan pergi pada hari Sabtu. Jadi kalau ada siapa-siapa yang sempat pergi sana, kalau ada pilih atuk hari Sabtu pergi, kurang-kurangnya dia dapat menepati hak Nabi pergi hari Sabtu tu. Kalau tak dapat Sabtu, pilih hari lain, tapi semayanglah 2 rakaat di Masjid Quba, mudah-mudahan dapat pahala umrah sekali. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain-lain, hadis yang sahih. Quba, nah, kelebihan solat di Masjid Quba. Selain daripada Masjid Quba ni ada kelebihan yang tu, orang nak beli kurma pun belilah di kawasan Quba tu. Tu murah sikit lah pada tempat lain. Baik, sikit lagi. Masuk ke Madinah. Setelah selesai solat Jumaat, Nabi SAW pun mula masuk kota Madinah. Bermula dari hari itu, negeri Yathrib dipanggil Madinatul Rasul SAW, dan secara ringkasnya ia disebut Madinah sahaja. Madinah Nabi, Madinatul Rasul. Madinatul Munawwarah ni kemudian mai nama tu. Madinah Munawwarah. Mana Munawwarah? Maknanya yang bercahaya-cahaya, bandar yang bercahaya. Tapi nama dia Madinatul Rasul ataupun Al-Madinah An-Nabawiyah, Madinah, kota kenabian. Tapi orang Nabi panggil Madinah Munawwarah pun tak adalah masalah apa. Hari itu adalah hari yang cukup bersejarah.
Rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara-suara tahmid dan takdis. Perempuan-perempuan Ansar pula menyanyi dengan bait-bait berikut untuk menggambarkan betapa gembiranya mereka. Ini disebutkan oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyebutkan bahawa pendendangan syair ini disampaikan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk. Maknanya bukan cerita sambut hijrah ni. Ini apa nama syair yang kita baca tu kan? Tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Dengan lagu tu je, betul ke lagu tu dia penyanyi dulu? Tak tahu lah, Allahu a'lam. Hak ni mai kemudian tengok apa nama filem depa dia penyanyi lagu tu. Kita pun jalan lah. Bukanlah mestinya Arab apa nama Madinah nyanyi dengan irama tu kan. Baik, tapi ada kritikan tentang apa nama syair tersebut. Ibn Qayyim dia kata hak tu bukan macam depa dendangkan masa tu. Ni dia masa perang Tabuk, balik perang Tabuk. Jadi menurutnya orang yang mengatakan ianya didendangkan semasa baginda baru sampai ke baru sampai ke Madinah adalah orang yang terkeliru. Dia kata orang tu keliru. Tetapi Ibn Qayyim tidak pula memberikan dalil yang memuaskan untuk membuktikan kekeliruan tersebut. Yang membuktikan dendangan itu berlaku pada perang Tabuk apa pula? Jadi tidak dinyatakan dengan kuat. Jadi Al-Allamah Al-Mansur Furi menguatkan bahawa dendangan syair itu memang dilakukan semasa ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ke Madinah. Beliau turut menyertakan dalil-dalil yang tidak mungkin untuk disangkal. Jadi kalau kita kira yang masyhur, yang ramai pilih ialah apa yang disebutkan oleh Al-Mubarak Furi dalam kitab ni, iaitu dendangan tersebut semasa ketibaan Nabi dalam peristiwa hijrah kali pertama jejak kaki ke Madinah sebagai Rasul. Kalau ada siapa yang baca buat kajian lain, dia baca hak Ibn Qayyim, dia kata tak, hak tu daif. Yang betulnya yang ni didendangkan ketika balik perang Tabuk. Kalau balik perang Tabuk, perempuan-perempuan tu pekat nyanyi, khalayak ramai macam tu kan, timbul pula soalan, boleh ke perempuan nyanyi tengah khalayak macam tu? Kalau yang ni kita kata awal lagi kan, syariat tentang suara apa tak ada keluar lagi. Jadi situ akan timbul dia punya perbahasan yang lain pula. Baik, apa yang kita nak baca tala'al badru alaina tu? Telah bersinarlah bulan purnama kepada kita. Tala' ni maknanya rising, rise. Al-badru ialah bulan purnama. Al-badru, badar. Di bahasa Arab ni bulan dia ada 2-3 istilah. Kalau moon itu dipanggil al-qamar. Moon, full moon tu yang penuh tu al-badar. Kalau month, bulan, kalender ni asy-syahr. Tu syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Terjemah bahasa Melayu, bulan semacam. Semua bulan. Jadi bulan yang mana satu? Barangkali bulan bendera. Bendera tu kan. Tapi bulan juga. Apa nama? Baik. Jadi bulan purnama telah bersinar, telah naik, terbit kepada kita. Min thaniyatil wada', dari lembah-lembah thaniyatul wada'. Thaniyatul wada' ni ialah lembah yang Nabi jadi laluan Nabi ketika hijrah tu. Wajabat syukru alaina, wajiblah ke atas kita untuk bersyukur selagi ada penyeru yang menyeru kepada Allah. Ma da'a lillahi da'. Ayyuhan nabiyyu, aduhai nabi yang diutuskan kepada kami. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutuskan kepada kami. Ayyuhal mab'utsu fina, ji'ta bil amril muta', kan? Kamu datang membawa perintah yang mesti dijunjung. Ji'ta bil amril muta', kamu datang membawa suatu perintah yang ditaati, yang dijunjung. Ini syair yang ada pada masa tu. Tak ada lah sama tu ya Hanana. Kalau ada tak tahu nak kata, dia baca tang bunyi berdengung tu tak tahu nak baca macam mana. Baik, walaupun orang Ansar bukannya orang yang hidup mewah, tetapi mereka sangat mengidam kalau Nabi SAW dapat singgah menetap di rumah mereka. Setiap kali baginda melintasi di rumah-rumah orang Ansar, maka mereka akan memegang tali untanya seraya berkata, silakan mendapat teman, bekalan, senjata dan pertahanan.
Lalu Nabi SAW menjawab kepada baginda, biarkanlah unta ini berjalan kerana dia mendapat perintah. Biar unta ini berjalan pasal dia tahu, dia dapat panduan daripada Allah. Unta itu terus berjalan hingga sampai ke tempat lokasi Masjid Nabawi, lalu menderum di situ. Dia pun terus landing, duduk. Namun baginda SAW tidak turun darinya sehingga ia bangun semula dan berjalan perlahan-lahan. Kemudian unta itu berpaling ke belakang dan kembali dan menderum di tempat tadi. Dah berhenti landing tempat tadi, bergerak balik ke depan, patah balik di situ. Barulah Rasulullah SAW turun darinya. Tempat itu ialah kampung Bani Najjar, iaitu keluarga pihak bapa-bapa saudara sebelah ibu baginda SAW. Ini family belah Aminah. Berhentinya unta di situ adalah dengan petunjuk Allah kepadanya, kerana Rasulullah SAW sendiri suka untuk berhenti di kalangan bapa-bapa saudara sebelah ibunya demi memuliakan mereka. Sementara itu orang ramai memujuk baginda supaya singgah di rumah mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari segera membawa kenderaan baginda dan memasukkan baginda ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya seseorang itu bersama kenderaannya. Kemudian datanglah As'ad bin Zurarah, lalu memegang tali kenderaan baginda, lalu kenderaannya berada di sisinya. Ini yang disebutkan dalam Rahmatan lil Alamin dan Zadul Ma'ad. Baik, dalam riwayat Anas di sisi Al-Bukhari menyebutkan Nabi SAW bersabda, manakah rumah keluarga kami yang terdekat? Family Bani Najjar tadi ni, siapa yang mana rumah yang paling dekat? Lalu Abu Ayyub berkata, saya wahai Rasulullah, dan inilah rumah saya dan ini pintunya. Terus dia suruh kat Nabi. Lalu Nabi SAW berkata, kalau begitu marilah pergi dan sediakan tempat berteduh untuk kami. Abu Ayyub menjawab, silakan dengan keberkatan Allah. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Setelah beberapa hari, isteri baginda SAW iaitu Saudah sampai bersama dua orang putri baginda, iaitu Fatimah dan Ummu Kulthum. Ini Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ni tuan-tuan tahu ialah wanita yang agak berumur, yang lepas daripada hijrah ni dia kemudiannya menggugurkan tuntutan bermalam dia. Dia bagi hadiah kat Aisyah. Tapi yang penting dia dapat status Ummul Mukminin. Dia tahu dah dia tak boleh layan Nabi kan. Baik, jadi bersama dengan dia ialah Fatimah dan Ummu Kulthum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman. Usamah ialah kiranya pangkat cucu angkat Nabi SAW, budak lagi masa tu. Memang budak, dalam lingkungan umur 6 tahun atau 7 tahun. Pasal masa Nabi wafat dalam usia 17 tahun untuk dilantik sebagai ketua perang. Dan Ummu Aiman ni adalah seorang daripada khadam dia. Mereka ni keluar dengan ditemani oleh Abdullah bin Abi Bakar yang membawa bersama keluarga Abu Bakar, termasuklah Aisyah. Tetapi putri baginda Zainab masih tinggal bersama Abul As. Dia tidak mendapat peluang untuk keluar kecuali setelah peperangan Badar. Zainab tak hijrah sekali. Lepas perang Badar baru dia hijrah. Zainab ketika itu menjadi isteri kepada Abul As. Baik, Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal jatuh sakit. Lalu aku datang mengunjungi mereka seraya berkata, duhai bapaku, bagaimana keadaanmu? Hai Bilal, bagaimana keadaanmu? Kata Aisyah, Abu Bakar apabila demam selalunya akan berkata, semua orang berpagi-pagi di sisi keluarganya, sedangkan kematian itu lebih dekat dari tali kasutnya. Dia teringatkan mati bila dia sakit. Bilal pula apabila sakitnya bertambah kuat, maka dia akan mengangkat suaranya dan berkata, aku pun tidak tahu apakah dapat bermalam di lembah yang dikelilingi pohon idkhir dan pohon jalil. Apakah mungkin satu hari aku dapat minum air majannah, dan apakah akan ketemu olehku bukit Syamah dan Tafil. Demam Bilal ni kenapa tuan-tuan? Demam kerana rindukan Makkah. Disebut oleh sebilangan ulama, demam jadi ni kerana dibayangkan Bilal, manusia yang disiksa di Makkah, yang diazab, yang dihina, bila pindah ke Madinah, hijrah atas perintah Rasul,
Dia masih rindukan tempat itu. Itu kita katakan semangat cintakan tanah air, semangat cintakan tanah tumpah darah sendiri. Jadi Bilal duk kenang-kenang Mekah tu sampai dia demam. Kata Aisyah lagi, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda. Lantas baginda berdoa. Pasal tu Nabi doa. Pasal urut hadisnya ialah untuk menghilangkan rindu tadi ni. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah, atau lebih lagi, sihatkanlah penduduk Madinah, berkatilah gantang dan cupaknya, pindahkanlah demamnya, dan jadikan dia berada di Juhfah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sampai di sini tamatlah sudah satu episod dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selesailah satu period dakwah Islamiyah yang dilaluinya, yaitu period semasa di kota Makkah. Wallahu taala a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis dah kita sebahagian daripada sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selepas daripada ni ialah era kegemilangan Islam. Wallahu taala alam. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak bincang, silakan. Ada apa-apa? Baik, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.